Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung tadabbur kita daripada surah An-Naba, yang mana sebelum ni kita berhenti pada ayat yang ke-26. Insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kita daripada ayat yang ke-27. Sebelum tu kita baca dulu beberapa ayat daripada surah ni. Kita bermula bacaan daripada ayat yang ke-21. Sebab kalau kita start dengan 27 tu, dia macam tak kena dengan tema dia. Kita start dengan ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ayat yang ke-21 sampailah kepada akhir surah An-Naba. Kita tengok terjemahan ayat yang ke-21. Allah Ta'ala sebut inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu telah disediakan lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air panas yang menggelegak dan juga air nanah yang mengalir. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Innahum kanu la yarjuna hisaba, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan tiap-tiap sesuatu daripada bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain daripada menambah pelbagai azab kepada kamu. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mereka akan diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun, terutamanya anggur. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha laghwan wala kizzaba, di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah dan mereka tidak mahu berbicara dengannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, mereka itu tidak akan dapat mengeluarkan perkataan. Illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba, kecuali sesiapa yang telah diberi keizinan oleh Tuhan yang maha pemurah dan akan mengucapkan atau mengatakan perkara yang benar. Zalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka siapa yang mahu, tentu dia mengambil jalan kembali, yakni beramal saleh kepada Tuhannya. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu orang kafir azab yang hampir, pada hari manusia melihat apa yang telah mereka lakukan oleh kedua belah tangannya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, lalu orang kafir itu berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah. Dalam perbahasan kita pada malam ni, insya-Allah kita akan bahas bermula ayat yang ke-20
27. Ayat 27 masih lagi bawa ataupun dia datangkan isu yang sama bermula pada ayat yang ke-21 tu, yang disebut sebagai takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi ni ialah berita-berita menakutkan yang tidak berlaku sekarang tapi akan berlaku pada masa akan datang ataupun pada alam lain, iaitu alam akhirat ataupun perantaraan antara dunia akhirat yang dipanggil sebagai alam barzah. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Bermula ayat 21 sampailah ayat yang ke-25, Allah Ta'ala sebut kesudahan ataupun penghabisan keadaan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala sebut orang zalim ni siapa dia? Orang zalim ni ialah orang yang tidak percaya kepada kewujudan hari kiamat tu sendiri. Apa yang orang zalim ataupun orang kafir tu dia akan dapat? Allah Ta'ala sebut labithina fiha ahqaba. Allah Ta'ala sebut tempoh lama mana dia orang akan duduk dalam neraka ni. Ahqaba, hukbun dalam bahasa Arab maksudnya 100 tahun ataupun satu kurun. Ahqab maksudnya berkurun-kurun, perlambangan kepada duduk kekal selama-lamanya. Guna perkataan ahqab sudah cukup difahami oleh orang Arab yang dengar ayat ni pada waktu tu. Kita akan duduk lama. Orang yang lawan, tak percaya akhirat, ingkar terhadap berita akhirat, ingkar terhadap balasan baik syurga neraka ni, dia akan labithin maksudnya dia kekal, duduk kekal, duduk yang tak pindah. Labasa dalam bahasa Arab maksudnya duduk menetap, bermastautin situ, tak akan pindah sampai bila-bila. Lama mana dia duduk? Ahqaba, berkurun-kurun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala sebut keadaan tempat duduk tu pula, la yazuqun, tidak akan kamu kecapi, fiha, padanya, iaitu dalam neraka, bardan wala syaraba, sekali angin sejuk dan juga seteguk air yang menghilangkan dahaga, tak akan pernah kamu kecapi, tak akan pernah lalu langsung. Quran guna perkataan yazuqun. Yazuqun maknanya sekali pun dia tak akan lalu. Dia bukan setakat tak dapat, lalu pun tak nampak, tak akan lalu. Dia kadang-kadang benda tu dia lalu depan kita tapi kita tak dapat, maknanya lalulah juga. Maknanya duit ringgit, pernah tengok duit banyak tapi bukannya kita punya, pernah tengok. Tapi bagi orang neraka ni, air sejuk tu lagu mana gambar pun tak nampak, tak nampak. Macam mana rasa sejuk tak ingat boleh rasa tak sejuk, rasa sejuk tu dia dalam neraka. Walhal dia hidup di dunia dulu dia pernah rasa pun rasa sejuk, tapi dengan sebab hebatnya dahsyat seksaan neraka ni, terlupa dia rasa sejuk, terlupa. Tuan-tuan boleh bayang, terlupa rasa sejuk tu, terlupa dengan sebab hari-hari duduk hadap yang panas, duduk hadap yang membakar. Sebab tu ada hadis Nabi sebut kepada kita, hadis kursi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata Allah Ta'ala akan datangkan di akhirat nanti seorang lelaki yang paling senang, as'adun nas fid dunya, paling senang di dunia, paling senang, paling kaya, paling senang. Keluar daripada perut mak dia tak pernah kenal yang nama susah, melainkan senang. Raja, kita kata raja orang ni, dia as'adun nas, orang yang paling senang. Allah Ta'ala panggil dia di hari akhirat. Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka sekejap je, bukan masuk lama, test je, secelup daripada neraka. Allah Ta'ala keluarkan dia balik. Allah Ta'ala tanya, pernah tak rasa senang? Pernah kenal tak senang? Tak pernah kenal. Tak ingat cerita senang dunia dulu. Dia tu orang paling kaya. Sekarang siapa orang paling kaya? Tak tahulah, saya pun tak tahu siapa orang paling kaya. Raja Brunei ada kot dalam top 10 tu, paling kaya, kereta banyak, harta banyak, duit banyak. Bukan kata tandah daripada emas, tisu tandah tu salut emas. Kaya, sangat kaya. Kita tak kata dia dalam hadis tu, cuma kita kata orang macam tu lah kot mungkin. Allah Ta'ala teh masuk dalam neraka sekali,
Keluarkan balik, tanya, pernah tak kenal yang nama senang? Pernah rasa tak senang bahagia? Tak pernah rasa, tak ingat cerita tu. Kemudian di akhirat kata Nabi, Allah Ta'ala datangkan orang yang paling teruk, paling susah di dunia, sangat-sangat susah, tak pernah kenal yang nama senang, celup sekali dalam syurga. Keluarkan balik, Allah Ta'ala tanya, dulu di dunia pernah tak rasa susah? Tak pernah, keluar senang, tak ingat cerita susah. Dahsyat. Mana nak beritahu pada kita, syurga neraka ni melupakan kita pada susah dan senangnya kita. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-24 tu, la yazuqun, mereka tak akan pernah rasa bardan, satu tiupan angin sejuk pun tak akan pernah tempuh ataupun terkena muka ataupun badan mereka. Wala syaraba, dan juga minuman yang boleh hilang dahaga, tak pernah. Dalam erti kata lain, terlupa yang namanya sejuk, yang namanya minuman hilang dahaga ni, lupa tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa yang mereka dapat. Hamim wa ghassaq. Hamim maksudnya air panas yang dididihkan. Air panas yang dididihkan, dan dididihkan secara mendatar. Kita dah bahas minggu lepas. Air itu bila mana dah sampai takat didih, dia dah menggelegak dah. Api itu kita slowkan sikit, tapi bagi dia sentiasa menggelegak, selalu menggelegak. Air itu lebih panas daripada air yang menggelegak. Kita tutup api, kita buat air, dia panas juga. Tapi air yang dipanaskan lama, maknanya lagi kuat dia punya kesan bila mana minum air itu. Dan juga rasak. Rasak ni maksudnya nanah. Sebahagian terjemahan bahasa Melayu dia sebut danur. Danur ni kalau kita tengok apa dia, campuran air liur, darah, nanah sekali. Ahli neraka semua sekali ditadah. Air liur, nanah, darah dia orang, peluh dia orang pun masuk sekali. Itu minuman ahli neraka. Dan macam mana sifat ahli neraka bila mana dia minum? Allah Ta'ala sebut, fasyaribuna syurbal him, mereka bila mana minum, mereka tak minum. Maknanya kalau orang beri gelas air itu, kita tak suka, kita minum sikit, ambil hati. Tapi minum ahli neraka, air tu dia orang tak suka. Air panas menggelegak tu dia orang tak suka. Air nanah, air darah lagi dia orang tak suka, campuran tu. Tapi dia orang minum tu, kata Quran, syurbal him, seperti mana minumnya seekor unta yang kena penyakit nak mati, iaitu penyakit kehausan. Minum sangat banyak, luar biasa minum. Sebab tidak ada pilihan lain dah. Tu saja cara nak bagi adalah satu benda lalu dalam tengkuk ataupun dalam kerongkong ni, nak bagi pelepah rasa panas tu. Dahsyat. Jazaa'an wifaqa. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-26, apa yang mereka dapat tu wifaqa, setimpal dengan apa yang mereka buat di dunia dulu. Mereka tak percaya akhirat, satu hal. Tak mahu sembah Allah, satu hal. Dahlah tak mahu sembah, syirikkan Allah Ta'ala. Dahlah syirikkan Allah Ta'ala, khianati, sakiti pula pembawa wahyu, iaitu Nabi Muhammad. Jahat lah. Kita kata orang yang sangat jahat. Bukan setakat dia khianati, mereka yang tak percaya akhirat ni berkonspirasi macam mana idea ataupun kalau ada idea nak bunuh pembawa wahyu, iaitu Nabi Muhammad. Jahat yang sangat tinggi. Kalau jahat setakat tak mahu dengar Nabi cerita benda akhirat ni, dia orang tak mahu dengar, dia orang balik rumah tutup pintu, okey lagi. Tapi dia orang datang dengar Nabi cakap ataupun cerita akhirat, tapi dia orang buat istihza. Istihza ni maksudnya main-main, persenda. Orang Terengganu kata menganjing. Masuk dalam majlis Nabi, bawa kapas sumbat telinga, kawan tu duduk cakap depan, sakit hati. Nak dahsyat lagi, bawa guni siap-siap, guni baja, serkuk kepala, duduk dalam masjid. Tapi bukan masjid lah, maknanya nak beritahu keadaan Nabi tu. Kalau tak mau dengar, balik rumah, okey dah. Kutuk dalam Facebook sikit-sikit kira okey tu. Ni dah datang majlis, bawa guni pula, serkuk kepala. Dalam kepala duduk dalam guni, boleh sembang pula dengan sama-sama kepala dalam guni, nak bagi bising. Sebab ada ayat Quran sebut, orang-orang musyrikin Mekah ni bila mana Nabi baca Quran, dia orang provoke orang-orang yang dengar Quran Nabi baca ni, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi,
Jangan dengar Quran yang Muhammad baca ni, kalau dia baca buat bising. Wal ghaufi ni maksudnya buat bising. Dahsyat. Sebab apa dia orang kenalah neraka sebegitu dahsyat? Allah Ta'ala sebut jazaa'an wifaqa, balasan yang cukup-cukup setimpal dengan apa yang dah mereka buat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Quran sebut ayat yang ke-27. Mereka itu tidak pernah mengharapkan ataupun tidak pernah hiraukan tentang hari perhitungan. Hisab ni dia orang tak pernah hirau. Tak lekat pun dalam hati dia orang bila mana Nabi duk cerita akhirat, tak lekat. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 28, wa kazzabu, dahlah tak lekat. Wa kazzabu, dia usaha untuk buat penipuan demi penipuan. Kazzabu ni maksudnya bukan sekali dia cuba spin kata-kata Nabi, berkali-kali dia cuba spin, dia cuba tukar kata-kata Nabi. Nabi cerita banyak ni, dia tambah cerita banyak sikit nak bagi nampak Nabi tu betul-betul tak betul dengan pendapat ataupun amalan masyarakat setempat pada waktu tu. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dia orang tipu ayat-ayat yang telah diturunkan dengan penipuan yang sangat hebat. Kizzaba, dusta yang sangat hebat. Bukan setakat tipu dah ni, dusta. Dusta lebih tinggi daripada tipu. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-29. Ayat 29 ni sebahagian para ulama sebut dia juga ayat yang disebut sebagai tasliyah. Tasliyah ni maknanya kalau turun pada Nabi, Nabi dengar jadi lega. Orang-orang yang buat kerja islah, kerja dakwah, bila mana mereka dihantam oleh pembenci kerja ni, turun ayat macam ni jadi lega. Kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala sebut wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap apa yang mereka duk buat tu wahai Muhammad, ahsaynahu, kami bilang, kami catat, kitaba, dan kami simpan dalam satu simpanan, iaitu satu kitab. Tuhan guna perkataan ahsaynah. Ahsaynah tu maksudnya bilang sebiji-sebiji. Macam kita tengok tasbih tu, tarik satu-satu. Maknanya Allah Ta'ala bukan tengok secara kasar je macam mana musyrikin Mekah lawan Muhammad, tapi Allah Ta'ala tengok satu-satu. Apa perkataan yang orang kafir keluarkan pada Muhammad, apa tuduhan yang dikeluarkan oleh Muhammad, konspirasi apa, berapa kali, kawasan mana, pukul berapa, semua dalam catatan Tuhan. Maknanya ayat ni turun pada Nabi, Nabi jadi lega. Maknanya Allah Ta'ala ni peduli juga apa yang aku kena ni. Aku taklah keseorangan. Apa yang aku buat ni Allah Ta'ala peduli. Allah Ta'ala sebut ahsaynah, kami bilang Muhammad, kami bilang, kami sentiasa tengok dan awasi. Fadhuqu, ayat 30 Allah Ta'ala sebut, maka rasakanlah kamu, falan nazidakum, maka tidak akan kami tambahkan pada kamu illa azaba. Rasalah, takhwif, ayat ni takhwif, maknanya ancaman. Rasalah orang-orang yang tak mahu percaya terhadap akhirat. Rasalah kepada orang-orang yang telah mendustakan pembawa wahyu, iaitu Rasul. Rasakanlah, falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan downgrade, tak akan turunkan azab bila mana kamu duduk di tempat azab, iaitu neraka. Allah Ta'ala sebut bila mana orang-orang yang lawan akhirat ni, dia lawan Tuhan, Tuhan letak dalam neraka, Tuhan akan bagi dia azab tiap-tiap hari, azab tu yang tak dia jangka. Kita kena tahu dalam neraka ni, bila mana Allah Ta'ala dia azab, malaikat-malaikat mengazab ahli neraka, ahli neraka ni dia akan kena azab yang baru tiap-tiap hari. Dia bukan azab yang sama. Kita baca hadis Nabi, kita baca perjalanan Nabi tengok azab sebahagian pada kaum dia. Ada yang ambil batu besar hempuk di kepala berkecah, bertangkuk balik, hempuk lagi. Ada macam tu. Ada yang Allah Ta'ala jadikan kuku dia. Ini yang Nabi tengok dalam perjalanan Isra' Mi'raj, satu-satunya hadis yang sahih. Nabi tengok sebahagian umat dia, Allah Ta'ala tumbuhkan kuku tu daripada tembaga. Kemudian cakar muka. Bila mana cakar muka dah keluar darah, bercantum balik. Ini dosa apa? Dosa orang yang suka mengumpat orang. Itu dalam perjalanan Isra' Mi'raj Nabi. Dan kata Nabi SAW, ahli neraka ni dia orang bukan azab sekata je tak.
dia akan ada azab-azab yang ditambah, upgrade azab tu. Antara azab yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahli neraka akan dikumpulkan setempat, kemudian dipaksa mendaki sebuah gunung yang licin. Gunung licin. Licin tu pula emas, letak panas, letak tangan, letak kaki cair tangan kaki. Tapi suruh panjat, ragging lah. Istilah kita ragging. Esok dahsyat lagi. Dia tak ada istilah ahli neraka ni sama je kena bakar je hari-hari tak. Sehingga dia pun jadi rasa macam dah agak dah, esok mesti kena bakar. Relax lah, 10 tahun duduk lah ni. Tak ada. Dia bukan macam orang duduk penjara. Duduk penjara 10 tahun, duduk penjara 10 tahun, rutin hari-hari yang tu. Tapi ahli neraka ni tak, esok dahsyat lagi, lusa dahsyat lagi. Dan sehari lah neraka kita tahu dia punya tempoh bukan macam sehari di dunia, cukup panjang. Begitu jugalah orang yang dapat nikmat dalam syurga. Hari ni dia dapat nikmat yang dahsyat. Kalau kita baca surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali kami dapat rezeki dalam syurga, kami akan tengok benda yang kami makan. Makan buah ke, makan makanan tertentu ke. Ruziqna min qabl. Ahli syurga kata, dulu dunia pernah makan buah macam ni. Wa utubihi mutasyabiha, tapi rasa lain. Dulu duduk dunia, duduk tengok harum manis ni besar macam ni, tapi rasa lain. Manis dah tu, tapi manis lain. Tengok buah durian lah, syurga ada durian, musang king ke, harimau king ke tak kira, cekah-cekah tu, Terengganu kata cekah lah, cekah-cekah tu lain rasa. Yang ni rasa lain, yang ni rasa lain. Dia punya luar tu sama, tapi rasa lain. Esok lagi dahsyat dia punya nikmat dia, lagi dahsyat dan lagi dahsyat. Sebab tu kalau kita baca hadis, Nabi cerita kepada kita, akhiru rajulin, lelaki yang paling akhir masuk syurga. Kan hadis riwayat Bukhari, lelaki last masuk syurga. Dia ni orang Islam terakhir masuk syurga. Nabi sebut hadis. Bila mana Tuhan keluarkan dia daripada neraka, Tuhan mandikan dia sampai bersih. Dia pun keluar. Dia tak keluar terus masuk dalam neraka, masuk dalam syurga. Dia perjalanan dia tu. Dia keluar, dia mandi apa-apa semua. Dia pun duduk tengok ahli-ahli syurga yang lain. Dia pun kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku orang yang boleh duduk dekat dengan pintu syurga tu. Keluar sikit daripada pintu neraka. Neraka ni bahang dia kuat. Hadis tu sebut, qad khashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Bahang neraka tu telah menyebabkan muka aku ni jadi cering panas. Jauhkanlah sikit, jangan bagi aku ni berpaling tengok bara neraka, aku tak sanggup. Jadi kalau aku menghadap kepada ahli syurga, Allah Ta'ala kata kepada dia, kalau aku bagi lepas ni kamu minta tambah, nak lebih lagi. Maka kata Nabi, ahli neraka yang terakhir dia kata, tak, aku tak akan minta tambah, aku minta yang ni je. Boleh duduk depan je, tak boleh masuk tak apa. Akhirnya Tuhan letak dia depan pintu syurga. Dia tengok orang main apa-apa semua, orang dapat nikmat. Dia jadi tak sabar, dia minta lagi. Dia kata, ya Allah, dah halang-halang depan pintu, bagilah masuk. Bagi masuk. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, wahai anak Adam, kalau aku bagi pada kamu, kamu minta lebih lagi. Dia kata, tak, nak masuk sikit je, setapak pun jadi lah. Dapatlah masuk. Dapat masuk. Bila dah masuk tu, dia rasa nak merasai pula nikmat. Dia kata, ya Allah, dah halang-halang, dah duduk dalam lah ni, bagilah teh rumah semi D ada rumah ni, bagi masuk sikit. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kalau aku bagi kamu minta lebih lagi. Dia kata, tak, dapat yang ni aku tak minta. Allah Ta'ala bagi dia masuk. Dia masuk, dia tengok ramai orang. Dan riwayat tu sebut ramai orang. Dia masuk rumah tu, rumah ni orang sambut dia apa-apa semua. Lepas tu dia kata, ya Allah, berikanlah kepada aku ni syurga yang tak berkongsi dengan orang. Sebahagian riwayat sebut. Allah Ta'ala kata kepada lelaki tu, syurga yang kamu duduk ni, syurga kamu seorang.
Yang duduk dalam tu bukan ahli syurga. Itu pekerja dalam tu. Pekerja kamu. Dia dengar perkataan tu, dia boleh kata kepada Tuhan, jangan main-main. Tahu dah aku ni lah masuk neraka, lah masuk syurga. Buat main-main pula. Okey. Tak ni. Maka Allah Ta'ala kata kepada lelaki tu, wahai anak Adam, apa yang kamu hasrat dalam hati kamu? Kamu nak apa? Nak syurga macam mana? Aku akan beri 10 kali ganda daripada apa yang kamu hasrat. Cuma nak beritahu pada kita, tak dapat gambar. Sebab tu Nabi sebut, bila Nabi sebut syurga, syurga ni mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, kepala tak pernah bayang. Itu keadaan syurga. Neraka pun macam tu. Kalau kita tengok orang kena hukuman, dibakar hidup-hidup, ngeri dah. Neraka dahsyat pada tu, lebih dahsyat pada tu. Okey. Sekarang ni kita masuk ayat yang ke 31. Ni cerita bab syurga. Ini cerita bab tabsyir. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke 31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, mafaza, mereka itu akan mendapat kemenangan. Allah Ta'ala sebut dulu orang menang, orang mana? Orang takwa. Sifat dia menang tu macam mana? Mafaza, kemenangan yang luar biasa. Walaupun nampak di dunia dulu macam kalah, tapi sebenarnya menang. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Buruj, Allah Ta'ala cerita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni ialah cerita, Nabi cerita pada para sahabat, satu kaum yang hidup selepas Nabi Isa diangkat ke langit sebelum Nabi Muhammad lahir. Kaum tu, dia duduk tengah-tengah tu. Mereka ni diuji dengan raja yang mengaku Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala hantar seorang budak. Budak tu berjaya pengaruh orang tu kembali pada tauhid. Bila mana budak tu berjaya, maka pada waktu tu raja tak puas hati. Ni saya ringkas, cerita dia panjang. Raja tak puas hati. Raja minta semua orang masuk ataupun kembali iktiraf dia Tuhan. Yang tak mahu mengaku dia Tuhan akan dibakar dalam parit. Parit tu dia letak api. Dalam riwayat sebut 30,000 orang dihumban dalam tu, dengan sebab tak mahu mengaku, tak mahu declare dia raja ataupun dia Tuhan. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam surah Al-Buruj, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj keadaan mereka tu sendiri dalam ayat yang ke 11. Allah Ta'ala sebut zalikal fawzul kabir. 30,000 orang tu yang ditolak, dihumban dalam parit, mati semua tu, jelas mata kita nampak kalah, dah mati kalah. Tapi Tuhan kata fawzul kabir, itu kemenangan besar, sebab dia orang pertahan akidah dia orang. Ini ayat ni turun ketika mana Nabi dan para sahabat peringkat awal lagi ni. Tuan-tuan kalau baca kisah, kita biasa dengar kisah sahabat Nabi masuk Islam yang awal-awal ni, biasa Bilal bin Rabah. Itu yang biasa kita dengar. Antara sahabat yang juga teruk kena peringkat awal masuk Islam ialah Khabbab bin Al-Arat. Ni antara yang teruk kena. Khabbab bin Al-Arat ni, apa yang dia kena? Dia ni, dia hamba. Tuan dia ni suruh dia jadi tukang besi. Hamba yang bekerja sebagai tukang besi. Tuan-tuan tahu tempat orang kerja tukang besi ni, dia ada kawasan yang panas tu, besi cair tu. Jadi tuan dia tahu dia ni masuk Islam. Tuan dia pun pergi, wahai Khabbab, aku dengar cerita kamu ikut Muhammad. Dia pun kata betul, memang saya ikut Muhammad. Maka tuan dia kata, kamu keluar pada agama yang dia seru ataupun aku sakiti kamu? Dia kata tak, aku kekal atas agama ni. Apa tuan dia buat? Tuan dia terajang dia sampai dia jatuh dalam besi panas tu. Jatuh dalam besi panas tu. Dia bangun tuan-tuan, masuk dalam belakang ni, besi panas, masuk, pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, teruk dah aku kena ni, bila kita nak menang? Tanya soalan tu terus.
Ya Rasulullah, aku kena teruk ni. Belakang aku masuk. Daging tu masuk dalam besi panas. Nabi kata, antum tasta'jilun, kamu ni tergesa-gesa nak menang. Tuan-tuan boleh bayang, kena tara tu Nabi jawab macam tu. Kita hari ni kalah, tumbang, tak jadi apa pun, rumah orang tak rompok lagi, orang tak hambat keluar lagi. Stres dah stres dah. Sahabat Nabi ni kena masak dah daging belakang, separuh mati dah. Nabi kata, kamu ni orang yang tergesa-gesa. Umat terdahulu ada yang digergaji kepala. Tunggu pertolongan Tuhan akan sampai. Cuma saya nak sebut sini macam mana sahabat Nabi dia ada jiwa yang boleh sabar. Dia tak macam kita ni tak sabar. Kita banyak tak sabar. Kalau kita duduk di tempat Khabbab bin Arak tu, macam mana kita duduk di tempat Khabbab, kita mungkin balik bercakap dengan sahabat lain, apa benda Nabi beri jawapan gitu? Berilah jawapan. Esok confirm Jibril mari, Jibril tolong kita, dia pulah kepala Abu Jahal sampai mati. Sedap sikit dengar cerita. Tak, Nabi tak bawa cerita tu. Nabi kata, Nabi siap condemn lagi. Kawan tu tanya soalan, antum tasta'jilun, kamu orang-orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Belakang masuk dah sebelah ni. Tak tergesa-gesa dah kalau kita kira. Dah separuh dah nyawa diberi pada agama. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, syurga ni, syurga. Bila kita cerita syurga, kita tengok diri kita dengan keindahan syurga tu, padang tak untuk kita duduk dalam syurga dengan apa yang kita buat terhadap agama. Jauh lah. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, tidak ada seorang pun yang masuk syurga melainkan dengan rahmat. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu pun begitu? Nabi jawab, aku pun begitu. Kita pergi lalu azan dulu. 3 minit okay. Jadi nak beritahu kepada kita, itu keadaan ataupun sifat syurga. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-32, hadaiqa wa a'naba. Mereka itu, kepada ahli-ahli syurga, mereka akan terima dalam syurga dia orang ni hadaik jamak kepada perkataan hadiqah, taman-taman, wa a'naba, dan juga kebun-kebun anggur. Allah Ta'ala kata bagi orang bertakwa dia akan dapat syurga. Syurga ada apa? Ada taman, ada kebun anggur. Adakah syurga hanya ada taman dengan kebun anggur je? Tak, lebih pada tu. Cuma ayat ni nak bagi tarik orang-orang kafir musyrikin Mekah dengan suasana masyarakat dia. Orang Arab ni tuan-tuan, tengok taman, tengok kurma, lega. Tengok kurma, tengok anggur, lega. Dia orang cukup-cukup suka. Sebab tu kalau dia orang main Malaysia mesti nak pergi zoo. Orang Arab dia nak pergi tempat-tempat macam tu. Macam kita, kalau ayat Quran turun pada kita cerita taman, kita banyak dah taman. Kebun-kebun pun banyak dah. Bagi orang Arab kawasan yang tandus, sebut taman pula ada air, ada sungai. Lega tu, dengar tu lega. Kita hari ni yang duduk dalam kampung, mungkin kita nak ayat Quran turun dalam syurga ni dia ada kafe bertaraf 5 bintang, hotel, bawa kemas lah. Bagi ahli orang Arab ni sebut macam tu lega lah. Ada tempat ada air terjun, okey, suka. Tuan-tuan tengok orang-orang Arab yang mari negara kita, kapal terbang belum landing lagi, tengok kelapa sawit di Sepang tu, tak sabar dah nak turun. Kita yang duduk Felda ni, kelapa sawit biasa, dia orang tengok hijau sebab dia orang turun kapal terbang landing, bumi berpasir, tak ada satu pokok pun. Mari tempat kita ni penuh kehijauan, boleh pergi air terjun, cukup suka. Sebab tu kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan tengok air terjun tertinggi di Afrika, tuan-tuan Google tengok tinggi mana. Ada di Mesir. Rendah tuan-tuan dengan air kolam rumah kita, mungkin tinggi rumah kita. Tapi bagi orang dia suka tu, air terjun tertinggi lah. Saya ingat saya pernah bawa seorang orang Arab mari ke Terengganu. Kita bawa pergi ke air terjun Sekayu. Orang Terengganu ni, Sekayu ni masyhur. Okey. Dah azan Okey, bila lalu azan.
Sambung perbahasan kita daripada ayat yang masih lagi pada ayat yang ke-32. Allah Ta'ala sebut hadaiqa wa a'naba. Mereka diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun buah, terutamanya anggur. Sebab apa sebut kebun? Sebab apa sebut anggur? Sebab dua benda ni ialah penarik kepada orang Arab pada waktu tu, bagi suasana dia orang. Hakikatnya syurga lebih daripada tu lagi. Cuma bagi suasana orang Arab, tempat yang indah, taman yang indah, ada susunan pokok bunga apa-apa semua, a'nab, di situ pula ada anggur. Okey, maka benda tu sudah cukup untuk menjadikan dia orang ni tertarik. Sebab geografi tanah dia orang tu kering, jadi boleh tengok pemandangan tempat banyak pokok bunga. Bagi dia orang benda tu lega. Kalau Quran turun pada orang kamera Highland dengan genting Highland tak syok mana, dia orang strawberry banyak dah. Cerita syurga ada strawberry, sini ada. Dia jadi tak pengam sangat. Okay. Cuma benda tu bagi lebih mudah nak nampak. Sebab tu keadaan orang Arab kalau dia mari ke negara kita ni, dia suka tengok. Ada setengah-setengah orang yang saya bawa tu sampai di tempat kawasan yang terkejut tu sujud, tak pernah tengok. Cari tempat nak sujud, sebab kampung dia tak ada pun. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu penarik dia, kaedah penarik. Macam mana nak bagi orang nampak keindahan syurga bagi zaman tu. Zaman kita lebih lagi. Okay. Wa kawa'iba atraba. Dan apa yang ada dalam syurga tu, ayat yang ke-33, bidadari-bidadari yang sebaya. Kawa'ib maksudnya gadis-gadis yang berstatus dara. Atraba, usia yang sebaya. Atrab ni maksudnya dalam lebih kurang 14 sampai 19. Dia punya gaya muka dia tara tu, dia punya bentuk badan dia pun tara tu ya. Dia tak akan jadi 30 pun semua, tak ada. Itu keadaan bidadari syurga.
Adapun kita ahli syurga tu sendiri, kata sebahagian riwayat, walaupun riwayat ni tidak diterima, ada yang kata riwayat ni hasan, usia ahli syurga ni salasun, keadaan dia 30, tubuh badan dia 30-an lah, tak muda sangat, tak tua sangat, dan dia punya ketinggian 60 hasta macam Nabi Adam. Ni ahli syurga. Siapa-siapa jadi ahli syurga, dia punya postur badan dia 60 hasta, keadaan badan dia macam orang umur berapa? Orang umur 30-an. Mati umur 90 masuk syurga umur macam 30. Mati umur 18 masuk syurga pun macam umur 30. Badan 60 hasta. 60 hasta ni tinggi berapa? Bangunan 4 tingkat, 5 tingkat lebih kurang. Tinggi. Jadi yang rendah di dunia jangan bersedih. Anda ada peluang untuk tinggi lagi. Tapi di akhirat lah. Okay. Tapi untuk ahli neraka, dia orang punya badan lagi besar. Dalam hadis Nabi sebut, gigi ahli neraka sama besar dengan gunung Uhud. Gigi lah. Sebab apa bagi besar? Lagi besar, lagi banyak tempat boleh bakar. Lagi banyak boleh goreng, lagi banyak boleh gula. Okay. Jadi jangan rasa tak puas hati, tak aci ahli neraka besar pada kita. Kita tu macam confirm dah syurga. Okay. Maknanya tak aci lah. Sebut kita macam confirm pula. Okay. Cuma nak beritahu, sebahagian orang yang macam pelik. Sebab apa ahli syurga kecil, ahli neraka besar? Ahli neraka tu dibesarkan. Gigi tu besar gunung Uhud dah. Maknanya nak beritahu dia punya body tak tahulah besar mana. Okay. Cuma nak beritahu tujuan besar ialah nak bagi lebih azab tu sendiri. Jadi antara nikmat ahli syurga, kawaiba atraba, mereka akan dapat bidadari yang sebaya umurnya. Bila sebut bidadari, confirm lah kita akan nampak nikmat ni dia lebih cenderung kepada orang lelaki berbanding orang perempuan. Okay. Sebahagian orang dia tanya, kalau orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan dapat apa? Dari segi hadis baik, Quran baik, tak ada cerita orang perempuan dapat apa, tapi dapatlah nikmat tu. Nikmat tu ada. Ada sebahagian ustaz jawab dapat pinggang mangkuk sebab orang perempuan di dunia dia suka benda tu. Suka pinggang, suka bunga orkid, dapat rumah orkid ikut sana. Boleh jadilah, tapi exactly dia punya dalil tak ada sebutlah. Okey. Cuma boleh jadi. Okay. Dan mungkin ada orang tertanya juga, sebahagian orang perempuan ditanya, macam mana bidadari ramai? Kita semua jealous tu di dunia je. Di akhirat dia tidak ada masalah dia tengok suami dia dengan bidadari, dia ada rasa jealous, tak ada. Kalau dia ada rasa, dia bukan di syurga lagi. Sebab ahli syurga ni dia dibuang benda tu. Dia tak ada isu cemburu, tak ada. Dia tak ada. Benda tu tidak ada bagi ahli syurga. Sebab syurga ni salaman salama. Keadaan kamu ialah sejahtera. Dia tidak ada benda-benda seperti itu yang kita fikirkan. Wa ka'san dihaqa, ayat yang ke-34, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ka'san dihaqa maknanya gelas yang hebat, gelas yang air. Gelas tu, dia punya gelas tu hebat dah. Air dalam gelas tu, minuman dalam gelas tu pula diisi penuh. Tuan-tuan tengok majlis-majlis besar, orang makan malam, yang orang kafe, arak. Tuan-tuan tengok cerita-cerita Mak Saleh arak. Arak ni dia akan isi penuh gelas ke dia isi sikit je? Isi sikit je. Dia tak isi banyak. Sebab apa tak isi banyak? Nak boleh habis segelas tu, dia mungkin tak kenal pintu balik rumah dia. Sebab tu dia tak isi banyak. Arak akan mabuk. Syurga arak isi penuh, dia tak ada masalah dah. Okay, dia tak ada problem. Dunia kalau dia minum arak sampai penuh gelas tu, dia balik lagi, dia tahan teksi, dia nak masuk ikut driver, dia tak masuk ikut passenger. Tak kenal dah pintu driver dengan passenger. Sebab tu dia tak isi penuh. Syurga ka'san dihaqa, gelas tu diisi penuh. Sebab orang Arab pada zaman tu pun dia orang minum arak juga. Dia orang minum arak, dan arak tu dia orang minum dengan kuantiti dia lah. Dia orang tak minum habis, tak minum banyak. Dia orang minum sikit. Sebab tahu mudarat arak tu tetap memabukkan. Tapi syurga dihaqa, penuh sampai ke kemuncak gelas tu, sampai ke dekat dengan muka gelas tu, mulut gelas tu penuh.
Minumlah kamu sepuas-puasnya. Dan kemudian sifat syurga tu pula ayat yang ke-35, la yasma'una fiha laghwan wala kizzaba. Kamu tidak akan dengar di dalam syurga itu laghwan, perkara-perkara yang melalaikan. Laghwan maksudnya perkara yang sia-sia, wala kizzaba, dan juga cerita-cerita dusta. Tak akan dengar. Duduk dalam syurga ni tak akan dengar, tuan-tuan. Lara, benda sia-sia, maknanya benda tak ada manfaat. Benda yang menyebabkan tak jadi happy, tak ada manfaat sini. Laghwan sini macam salah satu yang kita sebut tadi, perasaan cemburu, tak puas hati, tak ada. Ahli syurga dia tak ada. Dia tak ada, dia tengok orang syurga tu, tak puas hati aku, syurga dia ada lebih sikit pada kita. Oh, tak ada. Benda tu tidak ada. Dan juga kizzaba, berita-berita dusta pun tak akan dengar. Apa topik perbincangan orang syurga? Wallahu a'lam. Tapi orang syurga adalah benda yang dia bercakap. Sebab ada hadis Nabi cerita ahli syurga ni hari Minggu dia orang akan pergi pasar. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hari Jumaat pergi pasar. Naklah kot. Kita hari Ahad nak, dia orang hari Jumaat. Mall macam mana tak tahu. Tapi beza ahli syurga pergi pasar, dia orang pergi keluar pada rumah tu wangi, sampai pasar lagi wangi, balik rumah bertambah wangi. Macam kita keluar rumah wangi, sampai pasar ikan pula tak wangi. Keadaan ahli syurga. Cuma nak beritahu, dalam syurga ni dia tak akan dengar berita lara, tak dengar berita palsu, tak dengar. Kita atas dunia ni kita banyaklah dengar berita palsu, kita dengar hadis palsu, kita dengar berita palsu, kita dengar benda sia-sia pun mungkin kita terjebak. Itu atas dunia. Di akhirat benda tidak ada lagi. Atas dunia ni kita dengar. Macam sekarang ni orang duk dengar portfolio menteri kabinet siapa. Sekarang ni dah lega dah keluar dah. 2-3 hari lepas tak apa lega sangat. Dan keluar saja pukul 5 tadi apa benda. Kita tengok orang-orang duk cakap. Perhatian paling besar dalam ramai-ramai menteri tu, tuan-tuan. Menteri agama orang duk cari. Orang tak cari sangat pertanian, orang tak apa nak bincang sangat. Belia sukan, orang nak tahu agama. Tu utamanya orang Islam. Sebab sebelum ni siri-siri benda yang kita rasa agama tak selamat dengan yang dulu. Sebab tu kita punya perhatian lebih pada tu. Dan alhamdulillah lah kita dengar berita tu, yang jadi menteri agamanya ialah mufti wilayah persekutuan, mantan mufti lah. Mungkin ada orang setuju, ada orang tak setuju, wallahu a'lam. Saya sini bukan nak mengulas pasal isu tu, tapi kita sebagai orang bawahan, rakyat yang melihat dan mendengar, kita mengharapkan benda yang baik. Dan sudah pastilah kita yang ada dalam masjid ni, kita sebagai orang yang ada agama, kita mengharapkan orang yang jaga agama di negara kita ialah orang yang paling layak, dan orang yang dapat bimbingan dan ada pengetahuan agama. Tuan-tuan nak setuju, tak mau setuju, ada orang mungkin tak setuju. Tengok menteri, tengok orang ni jadi menteri, timbalan pun orang ni pula mungkin tak setuju. Atas dunia ni kita mungkin ada tempat kita setuju dan kita tak setuju. Cuma kita sebagai orang yang ada agama kita pula agama Islam, kita ada etika kita berhadapan dengan orang yang kita tak setuju. Kita harap Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala bimbing kepimpinan yang baru ni, Allah Ta'ala bimbing, dan Allah Ta'ala beri yang terbaik bagi orang Islam, terutamanya bagi agama Islam tu sendiri di negara kita. Sebab tu kata Sufyan As-Thawri dia pernah sebut, dia kata lau kana li da'watun mustajabah, sekiranya aku ini ada peluang ataupun ada satu doa mustajab, la ja'altuhu aw la saraftuhu ila al-malik aw as-sultan, aku akan jadikan doa tu untuk aku doakan pemerintah ataupun raja. Sebab apa? Sebab baiknya pemerintah, maka dia punya kebaikan tu tersebar kepada seluruh orang bawah. Tapi kalau kita doa individu seorang, maka kebaikan tu pada seorang dia tak akan tersebar jauh. Tapi kalau doakan kepada pemimpin, Allah Ta'ala makbul doa tu, kebaikan tu tak hanya pada diri pemimpin, tapi juga kepada orang yang dia pimpin. Itu benda yang kita nak. Dan kita sebagai orang bawahan, istilah kita panggil hari ni marhain, orang bawahan, tidak ada apa yang kita harapkan melainkan kebaikan
kebaikan agama tu sendiri. Dan kita dah tengok macam-macam episod politik negara kita ni macam-macam lah. Kerana benda-benda yang berlaku ni, sebahagian golongan muda yang tak peduli sangat jadi peduli sikit. Dulu tak pernah dengar istilah Perdana Menteri interim, pernah dengar juga sekejap. Dulu pernah dengar guru interim je. Sekarang ni ada istilah interim. Baru tahu interim tu maksud dia sementara. Baru tahu. Dan baru tahu yang di Pertuan Agong ni dia ada tugas-tugas yang macam tu. Dulu orang duk cakap raja-raja ni kerja dia menetapkan tarikh raya, tarikh puasa tu. Dulu orang duk cakap. Sekarang ni baru tahu. Baru ada orang nak buat study sikit. Kepala otak tu dah berkembang sikit. Baru nampak yang nama ketuanan Melayu tu baru nampak. Baru duk nampak. Cuma nak beritahu proses-proses yang berlaku ni kadang-kadang mematangkan kita. Daripada jadi orang-orang yang kadang-kadang ikut membuta tuli, kita jadi orang yang ikut dan kita ada stand kita sendiri. Sebab tu saya ingat kata-kata Profesor Hamka. Dia pernah sebut, kata ni dia tak sebut dalam buku, saya dengar daripada seorang anak murid dia yang duduk di Malaysia, Dr. Kariman, hidup lagi. Dia antara orang yang pernah sempat dengan Hamka tu. Dia kata bila mana Hamka ni dia hari-hari akhir dia mengajar di sekolah dia di Padang Panjang di Jakarta tu, Muhammadiyah punya sekolah. Dia sebut pada anak-anak murid dia yang belajar agama. Dia kata kamu jangan meletakkan diri di mana-mana. Tapi kamu jadilah orang yang boleh duduk di mana-mana. Ini bukan batniyah punya konsep. Okay, cuma ayat dia tu. Jangan jadi orang yang saya nak duduk sini, habis belajar lagi. Jadilah orang yang alim, belajarlah sampai tinggi mana, dan kamu akan jadi orang yang boleh duduk di mana-mana. Di mana-mana saja. Bila mana kamu tu orang alim, kamu akan jadi orang yang akan menjadi tonggak kepada masyarakat bawahan. Kamu sebagai orang alim akan jadi orang yang boleh mengislah baiki pemimpin. Sebab sifat orang alim ni dia pertengahan, iktidal. Dia tidak boleh condong ke kiri, ke kanan, tak boleh. Orang alim ni kena duduk tengah. Sebab tu saya ingat Dr. Karimah tu dia buat perumpamaan. Dia kata orang alim ni macam jari tengah. Tangan kita ni ada 5 jari-jari tengah. Ibu jari pemimpin, jari telunjuk orang kaya. Sebab tu orang kaya dia akan tunjuk, okay, ambil barang tu. Sebab dia kaya. Tengah ni orang alim cendekiawan. Jari manis golongan pemuda. Orang muda pakai baju apa pun manis, tak pakai cincin pun manis jari tu. Orang panggil jari manis. Dan yang paling ujung kelingking, inilah golongan wanita. Jadi orang alim jari tengah ni kalau dia rapat dengan telunjuk, dia jauh dengan orang muda dan orang bawahan. Kalau dia rapat sangat dengan orang bawahan, dia tak bersuara, dia jauh pada pemimpin dan orang kaya. Jadi dia kena stabil duduk tengah. Dia jangan pergi ke mana-mana, tapi dia boleh berpihak kepada mana-mana kumpulan dalam waktu-waktu tertentu. Okay, jadi itu sebagai penutup kita. Kita akan sambung bahagian terakhir ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.